Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. So hari ini episod yang kelima season kedua Aki Show. Bagi tepukan yang paling gemuruh. Yeah. So guys, terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang setia, masih lagi setia di sini di Aki Show. Okey, Aki Show disiarkan secara langsung di page Aki Bakemat HQ dan lain-lain page seperti Fitra Tibek juga insyaAllah. Sebab hari ini saya dan kawan-kawan saya seperti Abang Yus, Abang Irwan tadi ada intro kan kita serba sedikit tentang apa yang ingin saya pertontonkan. Okey, so perbualan hari ini saya terus straight to the point. Minggu sudah setelah saya kongsikan satu kisah ataupun satu story berkenaan dengan margarine dan butter. Okey, minggu lepas tu kita cerita serba ringkas lah kan. Serba simple tentang istilah butter dan margarine. Ingat lagi tak apa maksud butter? Siapa ingat butter tu apa? Tak apa, saya boleh remindkan balik, saya boleh refresh balik apa itu butter. So butter ialah sejenis lemak tepu ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil mentega. Okay, jangan keliru mentega bukan butter. Mentega bukan margarine. Mentega adalah sejenis lemak tepu yang berwarna kuning pucat. Manakala margarine merupakan sejenis lemak tepu ataupun sejenis sapuan lemak yang mempunyai warna kuning yang lebih pekat. Okay, hari ini sebenarnya lebih interesting, lebih menarik sebab saya akan lebih mengupas lebih lanjut tentang margarine. So saya simpulkan sikit lah kan, abstrak lah katakan. So adakah kalau anda boleh jawab soalan saya, adakah margarine tu yang dikatakan lebih murah tu adalah lebih baik? Boleh jawab tak soalan saya tadi? Boleh jawab ke soalan saya tadi? Cuba play sikit. Okey, so untuk menjawab persoalan itu tadi, saya akan kembali kepada sejarah tau. So bila cakap pasal sejarah ni semua mengantuk kan? Jangan mengantuk sebab saya akan ceritakan sejarah yang ringkas sajalah. Tak perlulah kita terlalu in deep ataupun terlalu detail sangat. So margarine ni, anda yang baru je menonton, margarine ni sebenarnya adalah ciptaan seorang saintis, seorang manusia yang bernama saintis. Pada zaman dahulu, tidaklah dahululah, boleh katakan pada tahun sekitar 1880 macam tu di Eropah. Waktu tu pemerintahan Maharaja Perancis, Napoleon III tak silap saya. So pada waktu itu Maharaja Perancis ini mempunyai seorang juru kimia ataupun saintis. Pada zaman itu saintis ni antara hierarki tertinggi, antara orang yang paling penting di sisi maharaja ni tadi. So maharaja ini telah mengarahkan saintis tersebut untuk mencipta satu makanan yang menyerupai butter. So butter ni tadi ialah saya dah ceritakan minggu lepas, butter dicipta sejak ribuan tahun dahulu. Maksudnya zaman batu lagi orang dah cipta butter ni tadi. Sebab butter tu dicipta daripada lepas susu lembu dan campuran garam. Simple. Jadi bila sebut pasal margarine, margarine adalah campuran beberapa bahan kimia lain. Jadi tak sahlah kalau bukan para saintis ni yang mereka cipta produk tersebut. Jadi para saintis tadi yang dikatakan disuruh oleh Maharaja Napoleon tadi tu, iaitu Maharaja Perancis pada waktu itu, beliau menitahkan kepada para saintis tersebut untuk mencipta satu bahan makanan yang jauh lebih murah dan boleh dicipta ataupun dibuat dalam kadar banyak, mass production. So bila sebut mass production, of course jumlah 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 yang wang ataupun peruntukan diperlukan adalah jauh lebih rendah lah daripada kita nak memperuntukkan beberapa ekor lembu untuk dijadikan untuk diproses kepada makanan kepada rakyat ni tadi. So maharaja ni tadi menitahkan supaya makanan itu diciptakan dan diagihkan kepada rakyat-rakyat yang mempunyai hierarki rendah. Dulu-dulu waktu zaman Eropah, waktu zaman batu Eropah dulu,
Di mana di situ ada apa orang cakap kasta-kasta lah kan. Kasta bawah, kasta tengah dan kasta yang tinggi seperti maharaja dan sebagainya. Pada waktu itu diciptakan majlis ini untuk diberikan kepada golongan bawahan dan bala-bala tentera. Itulah sedikit sejarah berkenaan dengan majlis. Okey, jadi untuk disimpulkan, bila kita sebut pasal majlis, takkan majlis tak ada kebaikan? Tipulah kan. Sebenarnya ada kebaikan. Sebab tu saintis menciptakan makanan seperti margarin, betul tak? So saya ceritakan sebenarnya margarin ni banyak kebaikan, banyak kelebihan. Sebelum tu saya ada suatu soalan untuk Abang Yus. Abang Yus kena tengok saya punya video ni dan Abang Yus kena jawab di hujung Abang Yus punya segmen sekejap lagi. So sebenarnya bila sebut pasal margarin adalah satu lemak ataupun depan saya ni ada tau, ada margarin. Saya bawakan khas untuk anda lihat dan tonton sendiri. Ini adalah margarin yang berjenama ini. Yang paling famous inilah. Siapa tak kenal kan? Okay, so margarin ini versatile tau. Dikenali oleh para pengguna ni sebagai satu bahan masakan yang sangat-sangat versatile. Cakap je apa nak masak pakai margarin, semua boleh. Daripada kita menggunakan margarin untuk memasak, untuk membakar, untuk memanggang, apa lagi? Sebut je. Asal nak guna masak, mesti nak campurkan dengan margarin. Okay. So sifat dia situ adalah dia punya kelebihan dia iaitu sangat versatile. Dan yang kedua adalah dari segi kesihatan. Dia sebenarnya bila kita ambil margarin pada kadar yang baik, kadar yang berpada-pada, dia sangat baik untuk kesihatan jantung kita. Tapi kena berpadalah, kena ambil secara berkala dan sangat berhati-hati untuk mengambil dia pada kadar yang tak banyak dan tak sikit lah. Sebab ada jenis-jenis lemak yang sangat baik iaitu trans fat free. Dia zero trans fat. Itu soalan yang saya nak bagi ke Abang Yus sekejap lagi. Apakah itu trans fat? Kenapa margarin trans fat free? Banyak dekat packaging dia tulis trans fat free. Sebab saya bukan orang yang arif untuk menerangkan trans fat free tu. Mungkin ada kesinambungan kepada tajuk Abang Yus tadi tu berkenaan dengan lemak. Okey. So yang seterusnya disebabkan butter ataupun margarin itu dibuat daripada minyak sayuran ataupun minyak kelapa sawit, minyak jagung dan sebagainya. Jadi dia mengandungi lemak tak tepung. Unsaturated fat. Yang dikatakan baik untuk kesihatan jantung. Jadi ianya baik. So jika anda mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, lebih baik anda konsum margarin ini pada tahap yang optimum lah. Tak boleh terlalu banyak kerana ianya mengandungi LDL yang rendah, membantu mengurangkan lipoprotein kolesterol LDL. Mungkin orang yang arif akan menerangkan lebih lanjut lagi apa dia LDL. Bila kita buat blood test tu, kita ada kolesterol kan. Dia cakap kolesterol tinggi ni tuan. Tuan kena kurangkan pengambilan sekian. Sebab dalam kolesterol ada dua jenis, LDL dengan satu lagi saya pun tak berapa nak ingat. So LDL ni yang pengambilan margarin ni yang membantu mengurangkan lemak lipoprotein kolesterol, iaitu lemak yang jahat. Okey. Uh, Selepas yes. Kalau anda nak tahu, tadi ada saya sebutkan tentang lemak trans fat. Trans fat tu sebenarnya lemak yang baik ke lemak yang jahat? Boleh tak penonton-penonton komen? Komen kat bawah, trans fat itu lemak yang baik ke lemak yang jahat? Sebelum Abang Yus akan terangkan sekejap lagi. Okey, seterusnya, semakin kental margarin tu tadi, okey, margarin ni bentuk dia ada yang kental dan ada yang lembik lah. So semakin kental margarin itu tadi, maknanya dia semakin tinggi lemak tepu. Maksud saya dekat sini, setiap jenis margarin yang ada di pasaran tidak mengandungi kandungan lemak yang sama. Anda kena tengok betul-betul dekat dia punya nutrition fact dekat belakang ni. Okay, nutrition fact ni telah dijelaskan dekat sini. Anda boleh ambil beberapa jenis margarin yang berbeza dan anda boleh compare tentang berapa gram kandungan trans fat, berapa gram yang dia claim kat sini trans fat, zero trans fat. Padahal dia tak zero pun. Dia ada kosong point something dekat situ. Maksudnya ada trans fat. So anda boleh tengokkan betul-betul dekat
nutrition fact dekat belakang supaya anda ambil kadar yang betul ataupun ambil margarin yang betul pada apa level kesihatan yang betul. Anda yang paling penting sebenarnya yang paling mustahak sekali menjawab kepada persoalan abstrak saya tadi, adakah semakin murah produk itu, adakah ia semakin baik untuk adakah ia tak baik untuk kesihatan? Sebenarnya tak. Sebenarnya tak jawapan dia. Apa jawapan dia ialah anda sendiri kena tengok dia punya label dia. Nutrition fact. Minggu lepas Abang Yus pun ada ceritakan tentang nutrition fact yang kita perlu teliti, betul-betul. Tak kiralah dia butter ke, dia margarine ke. Okay. Sebab apa saya perlu ingatkan kat sini, sebab margarine ada banyak jenama ya tuan-tuan puan-puan, margarine ada banyak jenama. So pastikan anda tengok betul-betul belakang ni, adakah dia betul-betul tinggi lemak poli tidak tepur ataupun poly unsaturated fat, ataupun ada monosaturated fat acid yang tinggi. Dia memang akan claim dia kata zero trans fat tadi tu. Tapi anda kena tengok betul-betul selain daripada zero trans fat tu apa lagi bad cholesterol yang tak baik untuk anda consume setiap hari. Jadi sebagai kesimpulan, so hari ini saya bercerita tentang margarine. So sebagai kesimpulan, apa pun makanan yang anda ambil, anda consume, tolong lihat betul-betul dekat nutrition facts di belakang. Jangan semata-mata kita menurut sahaja resepi yang ada dekat YouTube, kat Facebook misalnya, dan kita kena tengok apa sebenarnya margarine yang betul-betul sesuai untuk diri kita. So ada dua margarine yang terletak di luar di suhu bilik dan margarine yang terletak dalam peti. So tadi saya ada sebut kekentalan margarine itu bergantung kepada berapa tinggi nilai trans fat dia. Saturated fat yang ada dalam kandungan itu. Kalau menurut saya yang ada di peti itu adalah lebih baik sebab dia mengandungi trans fat yang lebih rendah. Bukan trans fat, dia lemak tepu yang lebih rendah, dan dia lebih baiklah sebab ada kandungan susu juga dicampur dengan lemak tumbuhan tadi. Okay, insyaAllah itu saja perkongsian daripada saya. Saya akan kupas lagi lebih mendalam untuk episod yang seterusnya. InsyaAllah berkenaan dengan butter pula. Hari ini margarine kan, minggu depan saya akan ceritakan kebaikan butter pula insyaAllah. Teruskan tonton Aki Show sampai habis, banyak lagi perkongsian. So saya tinggalkan anda dengan 1 minit video daripada saya. Assalamualaikum.